Apa khabar semua? Pernah tak anda persoalkan kenapa kita drive belah kiri dan driver duduk belah kanan? Kenapa kita tak drive belah kanan? Bila drive belah kanan, semuanya akan jadi terbalik. Nak masuk simpang, terbalik. Roundabout pun jadi counterclockwise. Lane laju akan jadi paling kiri. Pendek kata, semua akan jadi pelik lah. Sebab tu Mat Saleh datang Malaysia, dia orang tanya, why do you drive on the wrong side of the road? Dia tak tahu kalau kita pergi tempat dia, kita pula akan tanya dia, kenapa korang drive terbalik? Jadi kalau nak penjelasan yang mudah, senang je. Sebab kita dulu dijajah British dan dia orang memang drive belah kiri dekat sana. Tapi sekarang ni, kenapa pula dia orang drive belah kiri? Padahal most country dekat Europe sana drive belah kanan. France, Germany, Spain, Poland, even kawan baik diorang dekat US tu pun drive belah kanan. Kenapa UK tiba-tiba nak drive belah kiri dan lepas tu kita boleh terjebak sama sampailah sekarang? Jadi kalau ikut sejarah, dia start zaman Middle Ages dululah. Middle Ages ni kira-kira tahun 500 ke tahun 1500. Memang dah lama lah kiranya. Jadi waktu ni diorang ni travel menggunakan kuda dan diorang ni pun bukanlah friendly sangat. Jadi masa naik kuda tu sentiasa nak kena berjaga-jaga. Tangan tu nak kena sentiasa ready nak ambil pedang untuk tikam siapa-siapa yang selisih dengan dia. Dan mostly pula orang dekat sana waktu tu right-handed. Jadi untuk mudahkan dia tikam orang waktu selisih tu, dia akan bawa kuda dia ke kiri sikit supaya orang nak selisih dia akan lalu belah kanan. Tapi ada juga orang cakap jalan belah kiri ni dah start lama lagi dulu, sejak zaman Roman. Dia orang jumpa evidence yang askar Empire Roman ni dia march belah kiri. Tapi nak kata secara officialnya jalan belah kiri ni start dalam tahun 1300 macam tu, di mana Pope dekat Rome masa tu suruh siapa-siapa yang travel pergi Rome jalan belah kiri. Jadi sejarah memang berpihak kepada jalan belah kiri. Tapi sekarang ni tak banyak pun negara yang drive belah kiri. Yang banyaknya sekarang orang drive belah kanan. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Jadi walaupun orang zaman dulu ni dah selesa jalan belah kiri, bila orang start guna wagon untuk angkut barang-barang, ini bukan wagon yang ada sekarang ni. Wagon ni merujuk kepada macam kereta kuda. Dia guna kuda ni untuk gerakkan wagon ni untuk pindahkan barang yang banyak. Mostly untuk berniaga dan juga barang-barang perang. Jadi wagon ni sangat lebar dan ada dua kuda untuk tarik dia. Kuda ni pula duduk sebelah menyebelah. Dan zaman dulu pula memang tak ada tempat untuk driver wagon ni duduk. Jadi driver dia akan duduk atas kuda sebelah kiri. Sebab tangan kanan dia tu dia nak guna untuk libas kuda-kuda ni suruh jalan laju sikit. Tapi masalah dia bila duduk belah kiri ni, lepas tu jalan pula belah kiri, memang susah nak judge kereta depan tu dekat mana waktu tengah selisih. Sebab wagon ni dia lebar. Dia seolah-olah kita drive dekat Malaysia tapi kereta tu left hand drive. Susah kan? Dan wagon ni pula sangat popular, lagi-lagi dekat US dengan Canada. Dan last sekali sebab susah sangat, terus je diorang buat law untuk suruh wagon ni jalan belah kanan. Barulah senang nak nampak kereta nak selisih tu. Bila satu state dah buat dalam tahun 1800 macam tu, state-state lain pun ikutlah. Dan last sekali satu US tu lah drive wagon ni belah kanan. Dan bila dah biasa, sampailah era zaman moden ni, diorang buat kereta pun diorang jadikan driver seat tu belah kiri dan drive sebelah kanan jalan diorang. Dan zaman-zaman ni pula, masa tu dekat France, Napoleon tengah berkuasa dan dia arahkan terus trafik untuk duduk belah kanan dekat France dan juga negara-negara yang Perancis jajah waktu tu. Jadi bila dah official rule ni, memang biasanya orang lain akan ikut je lah. Dan itulah yang menyebabkan dekat Eropah pun orang drive sebelah kanan. Tapi sebab UK ni terpisah dengan Eropah sebab Selat Inggeris tu, diorang macam tak tahu sangat apa yang berlaku dekat sana. Dan wagon dekat UK pula special, dia ada seat panjang dekat belakang kuda-kuda tu. Jadi driver memang boleh bergerak-gerak instead of kena duduk dekat atas seekor kuda. Jadi diorang masih boleh buat macam biasa, ikut belah kiri dan agak-agak kalau tak nampak, dia geraklah sikit belah kanan. Tapi last sekali yang menjadikan UK sampai sekarang drive sebelah kiri adalah waktu tahun 1800 tu, kenderaan makin banyak dan jalan raya dah jadi huru-hara. Jadi akhirnya kerajaan diorang tetapkan undang-undang untuk diorang cross London Bridge tu mesti kena keep to the left.
untuk elakkan aksiden. Dan undang-undang ni pun masuk jadi akta lebuh raya dan digunakan di seluruh British Empire, termasuklah Melaya waktu tu. Dan dekat negara kita pula, bila kereta-kereta dah masuk dari luar, semuanya right hand drive, jalan pun dah dibuat dekat tempat kita untuk accommodate. Laluan sebelah kiri memang susahlah nak ubah lagi, dan kesannya sampai sekarang lah kita drive sebelah kiri dan tak ada siapa persoalkan lagi, kecuali pendengar Hasbullah Syarah. Jadi sebab itulah saya jelaskan dekat sini. Jadi next time kan, cuba tanya kawan anda, diorang tahu tak kenapa kita drive sebelah kiri. Dan sekarang ni dalam 30% saja negara yang drive belah kiri. Contohnya Malaysia, Indonesia, India, New Zealand, Australia, UK dan beberapa negara lagi. Kiranya kalau anda travel ke luar negara, most likely anda akan jumpa kereta tu jalan sebelah kanan. Memang diorang lagi banyak dari kita, jadi anda jangan rasa pelik lah. Sebelum tu, kalau anda seorang pemilik kereta tapi tak mahir sangat pasal enjin ni, ini sebenarnya boleh jadi satu benda yang bahaya. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah, asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero, di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk cek voltage dekat dalam kereta kita, dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Anda boleh layan dulu preview kursus ni, percuma saja saya buka, and then anda decide kursus ni untuk anda ataupun tidak. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah, dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Jadi anda puas hati tak ni kenapa kita drive sebelah kiri? Anda jangan pergi drive sebelah kanan pula tau, nanti masuk jail. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.